Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1496. Antara paparan utama. Apa yang dibanggakan sangat oleh Mahyadin? Pembelian jengkung emas timbul tanda tanya. Kenapa susah sangat nak faham? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mengakui calon Barisan Nasional BN Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor seorang yang bagus dan baik. Namun katanya bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM itu tersilap langkah dengan menjadi calon BN yang disifatkan sebagai sebuah kapal yang sudah tenggelam. Saya kenal dengan calon BN ini, bekas Panglima ATM. Bagus orangnya. Tapi diberitahu dia tak tahu dia bertanding ini kerusi parlimen ke DUN. Bekas Panglima ATM, dia pergi ke pusat penamaan calon, dia serah borang itu, takkan dia tak baca. Jangan fikir dia Panglima ATM, saya tak nak memperkecilkan, dia tahu semua. Orang baik, tapi dia masuk dalam kapal yang dah tenggelam. Kapal PN ini tengah mara ke depan, tak ada pun tanda nak tenggelam. Katanya ketika berceramah di Kertih Kemaman malam semalam. Sementara itu, Mahyadin yang juga Presiden Bersatu menegaskan bahawa Raja Muhammad Afandi itu akan tewas berdepan calon PN, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. UMNO dah tenggelam. Pilih jadi calon dalam UMNO, dia nak buat apa? Garanti kalah punya. Kapal dah tenggelam dah. Mana dia punya presiden? Mana dia? Kat mana dia? Katanya dia melalui rawatan. Kita tak boleh nak kata apa-apa orang yang sedang sakit. Tapi kat mana? Di mana pemimpin UMNO? Soalnya lagi. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Mahyadin jelas merujuk kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang baru menjalani pembedahan baru-baru ini. Persoalannya, benarkah kapal PN tengah mara ke hadapan tak ada pun tanda nak tenggelam seperti didakwa Mahyadin? Rasanya rakyat masih belum buta hati tentang peristiwa 5 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terang-terangan. Jadi di mana kebenaran dakwaan Mahyadin kononnya kapal PN sedang bergerak ke depan atau ia hanya sekadar gimik juga? Malah pergolakan yang berlaku antara Bersatu dan PAS di Perlis bukan lagi satu pembohongan. Terkini ketiadaan calon PAS bersama Mahyadin ketika beliau turun membantu parti itu untuk kempen PRK Kemaman, indikasi jelas mengenai keikhlasan kerjasama gabungan itu. Pengarah Komunikasi Strategik Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, perkara itu juga memberi gambaran sebenar tahap penghormatan calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar kepada Presiden Bersatu itu yang merupakan parti gabungan PAS dalam PN. Mereka sudah melihat keretakan dalam Bersatu dan tidak merasakan Bersatu boleh diharap. Maka sebab itu bagi dia, pemimpin Bersatu bukannya satu pemimpin yang perlu dihormati, katanya ketika ditemui media. Kemarin Mahyadin yang juga bekas Perdana Menteri hadir pada 2 program di Kemaman untuk membantu jentera kempen Ahmad Samsuri. Namun begitu, kelibat Menteri Besar Terengganu itu tidak kelihatan termasuklah pada acara ceramah perdana walaupun pada awalnya diwawarkan beliau akan turut bersama. Namun bekas ahli parlimen Kemaman itu berkata perkara tersebut bukan suatu yang pelik kerana sejarah PAS membuktikan bahawa parti itu hanya mempergunakan parti-parti yang bekerjasama dengannya selagi ia menguntungkan. Apatah lagi katanya tindakan beberapa ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri memberi gambaran kepada pimpinan PAS bahawa Bersatu tidak boleh diharapkan lagi dan tidak perlu dihormati. Itu yang berlaku dengan Semangat 46 dan DAP. Mereka juga pernah bersama UMNO. Tapi apabila mereka rasa tak boleh guna, mereka ketepikan. Itu juga akan berlaku kepada Bersatu, katanya lagi.
Sepanjang tempoh kempen PRK Kemaman yang masuk hari ke-11 hari ini juga telah memperlihatkan kelibat Ahmad Samsuri yang jarang kelihatan bertemu dan berkempen dengan para pengundi. Jika sebelum diberikan mandat sebagai ahli parlimen sekalipun, Ahmad Samsuri sudah sukar ditemui atas alasan sibuk melakukan tugas rasmi, apatah lagi sekiranya beliau menang nanti. Kalau orang yang memang jenis tak tunjukkan muka, selepas ini lagi dia tidak akan tunjuk muka dan tidak akan peduli kepada pengundi. Justru, atas dasar apa Mahyadin beria mencipta naratif menyokong calon PAS jika PAS tidak pernah ada rasa hormat atau yakin dengan bersatu. Kalau setakat menjadi alat demi kepentingan PAS, eloklah tenggelamkan sahaja kapal PN ke Laut Cina Selatan. Kabarnya PN menang dan kini mentadbir 6 buah negeri. Tetapi negeri mana yang menteri besarnya daripada bersatu? Tiada. Jadi, apa yang dibanggakan sangat oleh Mahyadin? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bersedia mendedahkan kepada mahkamah mengenai justifikasi tindakan mereka membekukan aset-aset milik Aman Palestin Berhad iaitu Aman Palestin. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata, tindakan pembekuan aset itu adalah bagi membantu siasatan berdasarkan Seksyen 44-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, AMLA TFPUAA 2001. Jelas beliau, seksyen dalam akta tersebut memberi kuasa kepada sesuatu agensi penguasa untuk mengeluarkan perintah membekukan harta mana-mana orang. Ia merupakan tindakan yang biasa dijalankan dalam mana-mana siasatan sekiranya ada keperluan, katanya dalam kenyataan. Aman Palestin pada sidang media di Bangi memberi masa 3 hari kepada SPRM untuk menyahbekukan akaunnya yang dibekukan sejak 23 November lalu. Peguam Aman Palestin Rafiq Rashid dipetik sebagai berkata, jika Suruhanjaya itu gagal berbuat demikian, maka tindakan undang-undang akan diambil. Azam berkata, SPRM menjalankan siasatan secara profesional dan adil tanpa sebarang niat jahat terhadap mana-mana pihak. Terpulang kepada mana-mana pihak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya mereka merasa ada keperluan untuk berbuat demikian, katanya. Beliau berkata SPRM bertanggungjawab untuk menyiasat dengan adil dan tegas sebarang isu penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, terutama kes berkepentingan awam yang melibatkan ketirisan dana. Susulan siasatannya sejak 17 Oktober lalu, SPRM bertindak membekukan 41 akaun bank milik Aman Palestin Berhad dan beberapa entiti syarikat lain berkaitan dengannya pada 23 November lepas membabitkan wang berjumlah lebih 15.8 juta ringgit. Antara yang dirampas juga melibatkan simpanan jongkong emas yang digunakan untuk pelaburan. Sebelum ini, SPRM turut membuat penggeledahan di premis Aman Palestin serta memperoleh dokumen-dokumen berkaitan keuangan dan pengurusan operasi bagi tempoh 5 tahun terdahulu. Siasatan berkenaan dijalankan bagi mendapat keterangan berhubung kesalahan-kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, AMLA TFPUAA 2001 dan Kanun Keseksaan Akta 574. SPRM juga telah merakam beberapa keterangan saksi-saksi penting dan hasil siasatan awal telah mengenal pasti beberapa isu melibatkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 70 juta ringgit yang disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhan syarikat berkenaan. Tiada siapa boleh melarang mereka untuk ambil tindakan. Kita lawan di mahkamah. Setakat ini, kita hanya ikut undang-undang, katanya kepada media. Dalam sidang media kemarin, pengurusan tertinggi Aman Palestin menafikan dakwaan pertubuhan itu menyalahgunakan sumbangan yang diberikan oleh orang ramai. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Aman Palestin turut membidas kenyataan SPRM berkenaan kes tersebut yang didakwa sebagai propaganda jahat untuk membunuh karakter Aman Palestin dan ahli lembaga pengarahnya. Kenyataan media pihak SPRM bertarikh 23 November 2023 pada perenggan ketiga jelas berniat jahat dan sengaja diterbitkan untuk membina persepsi negatif terhadap Aman Palestin.
Ianya seolah-olah telah menghukum Aman Palestin bersalah menyeleweng dana 70 juta ringgit yang dinafikan. Kenyataan-kenyataan SPRM berkait kes ini ternyata tidak cermat, tidak teliti, tidak boleh dipercayai dan tidak berintegriti, katanya. Muhammad Rafiq merujuk kenyataan SPRM yang menyebut bahawa Suruhanjaya itu membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 15 juta ringgit. Katanya lagi, Aman Palestin akan mengambil tindakan undang-undang jika akaun tidak dinyah bekukan dalam tempoh 3 hari. Sementara itu, sumber SPRM mendakwa siasatan dibuat ekoran pelaburan meragukan yang dibuat Aman Palestin menggunakan dana sumbangan orang ramai. Menurut pegawai tinggi SPRM itu, walaupun pertubuhan itu dibenarkan undang-undang untuk melabur, ia tidak boleh melibatkan manfaat peribadi. Pembelian 27 aset, 21 daripadanya adalah bangunan dan tanah. Malah ada tanah di Sabah dan Sarawak. Persoalannya, mengapa Aman Palestin perlu beli aset-aset ini? Wang diberi oleh orang ramai untuk membantu orang. Jadi, kalau nak beli aset sekalipun, ia perlu dibuat dengan betul dan tidak boleh melibatkan manfaat peribadi. Pembelian jongkong emas oleh Aman Palestin menimbulkan persoalan rakyat jelata. Adakah itu cara untuk menghantar bantuan kepada Palestin? Benar, Aman Palestin ada hak memulakan tindakan mahkamah. SPRM juga ada kuasa di bawah undang-undang untuk membuat siasatan bagi pihak orang awam. Itu fakta. Sejak hari pertama kerajaan perpaduan ditubuhkan dan kini telah mencecah usianya setahun, kelihatannya naratif tebuk atap dan menjatuhkan kerajaan sedia ada tidak pernah lekang daripada bibir pimpinan pembangkang. Justru, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pembangkang supaya berhenti berhasrat untuk merampas kuasa atau tebuk atap kerajaan hari ini. Kenyataan secara sinis namun tegas itu dibuat susulan daripada pengisytiharan sokongan kepada Anwar dan kerajaan perpaduan yang dibuat oleh Datuk Syed Abdul Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal, PN Bukit Gantang semalam. Dan ikhlas. Saya faham Kota Baru marah betul sebab Bukit Gantang. Dia bukan dia bersyarah. Ini maknanya Tan Sri yang Ketua bagi laluan yang baik. Ini menunjukkan Madani ini kita bagi laluan. Selalu soalan tu pengen pengkat. Dah marah macam mana? Tiap-tiap bulan kata nak ambil alih kerajaan. Tiap-tiap bulan ada ahli yang keluar. Ya, jadi maknanya berhenti pertamanya. Igawan untuk nak rampas tebuk atap ni, hentikan dulu. Katanya pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT di Dewan Rakyat semalam. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan PAS Kota Baru yang menggesa peruntukan diberikan secara sama rata untuk ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Menjawab soalan peruntukan, Anwar sekali lagi menegaskan beliau tidak pernah menghalang mana-mana peruntukan diberikan kepada pembangkang, cumanya perlu menghormati syarat yang ditetapkan. Beliau juga menegaskan bahawa pihaknya tidak meletakkan sebarang syarat yang menyatakan peruntukan hanya diberikan sekiranya ahli parlimen menyatakan sokongan kepada kerajaan. Soal dibangkitkan syarat ketat, saya tidak dimaklumkan. Yang saya tahu, TPM beritahu belum ada rundingan rasmi. Ada seorang dua yang jumpa, belum ada perundingan yang rasmi lagi dengan beliau. Jadi saya tegaskan semua soal peruntukan jangan dipanjangkan. Rundingan dengan baik dan selesaikan. Tiada syarat ketat. Saya tengok kempen-kempen maki hamun saya ini Perdana Menteri tak guna. Dia minta sokong dia, baru dia bagi peruntukan. Saya tak pernah sebut begitu, katanya lagi. Anwar berkata beliau hanya mahu peraturan dihormati iaitu ahli parlimen pembangkang perlu melakukan rundingan bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof terlebih dahulu berhubung peruntukan pembangunan kawasan seperti kelaziman yang diamalkan dalam sistem demokrasi. Runding dahulu. Saya tidak pernah meletakkan syarat atau prasyarat untuk menyokong Perdana Menteri. Tak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri. Ada beberapa peraturan iaitu runding soal peruntukan dengan kerajaan yang dilakukan dalam mesyuarat yang lalu ketika era Pakatan Harapan menjadi pembangkang. Saya kadang-kadang aneh, wakil kerajaan terdahulu yang berundingan dulu kini di sebelah sana pembangkang. Dia tahu prosesnya berapa kali berunding, tapi sekarang macam tak tahu langsung.
kata PMX bingung. Anwar menyifatkan tidak munasabah jika pembangkang enggan mengadakan rundingan sedangkan mereka sendiri mahukan adanya semangat kerajaan pembangkang yang demokrasi. Justru daripada apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat dan disaksikan oleh jutaan rakyat, apa yang susah sangat untuk pembangkang faham? Hakikatnya, mereka bukan tidak faham tetapi bodoh sombong yang berniat jahat untuk menimbulkan naratif kononnya kerajaan di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim ini menzalimi rakyat di kawasan Parlimen Pembangkang. Itu saja modal yang tinggal setakat ini untuk mereka jaja cerita ke mana saja demi memperlihatkan kononnya kerajaan perpaduan ini tidak baik. Rakyat bertanya, tidak bolehkah pembangkang membuang ego dan berunding dengan TPM untuk peruntukan kawasan mereka sebagaimana yang dibuat kerajaan sebelum ini? Ia adalah peraturan dan ia perlu dipatuhi. Kerajaan perpaduan bukan kerajaan tebuk atap yang hanya tahu mencarah dan menyakau duit rakyat ikut suka hati sehingga hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit. Rakyat tetap juga miskin. Dan rakyat juga ingin bertanya, tidak bolehkah pembangkang menunggu 4 tahun lagi untuk bertanding secara demokrasi? Bolehkah mereka menghentikan propaganda tepuk atap yang bakal menjahanamkan kestabilan politik dan ekonomi negara? Berdosa besar ke jika membiarkan kerajaan perpaduan madani yang dipilih rakyat meneruskan kerja mereka dalam memulihkan ekonomi dan memajukan negara? Perlu diingat yang paling banyak melalak tentang kos sara hidup dan ekonomi serta nilai mata wang negara adalah para walaun dan pencacai bersatu. Jika perangai bodoh sombong dan perangai Pak Kadut ini terus dibawa pembangkang, timbul persoalan, benarkah pembangkang selama ini ingin membela negara dan rakyat? Atau hanya sekadar retorik? Hakikatnya, cuba menyembunyikan kerja menyakau pada masa lalu atau nak terus menyakau jika kembali berkuasa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan anda boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masro Malak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.